Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tarbiyah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 1 dan kertas 2 untuk bab yang ketiga, penakulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 45 sehingga muka surat 48. Okay, kita terus pergi kepada soalan. Okay, mula-mula kita masuk kepada praktis ke arah SPM kita 1. Soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Okay, pernyataan ni kata kita boleh tahu sama ada pernyataan tu nilai kebenaran dia benar ataupun palsu. Okay, kita tengok satu persatu. A, X tambah X sama dengan 2X. Maksudnya kat sini kita boleh nampak, kita tahu dia punya nilai kebenaran dia benar. Jadi A tu betul. 6 tambah 5, 13. Okay. 6 tambah 5, 11. Jadi dekat sini walaupun jawapan dia salah, tapi dia adalah pernyataan palsu. C, 2X sama dengan 6. Okay, 2X sama dengan 6, kita tak dapat nak buktikan nilai kebenaran dia benar atau palsu. Melainkan dia nyatakan kat situ nilai X berapa. Contoh dia kata 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Maksudnya baru kita boleh tahu nilai kebenaran tu benar. Kalau untuk kes yang ni, kita tak tahu. Jadi jawapan dia C lah. Okey, D tu dia kata unsur 2, 3, 6 adalah subset ataupun dia punya unsur kepada set 6, 3, 2, 1, 12. Jadi betul lah kali tu kita nampak 2, 3 dengan 6 adalah subset kepada set yang ada 6, 3, 2, 1, 12. Yang T pun pernyataan benar. Jadi jawapan dia C. Okay, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah pernyataan palsu? Okey, A, 4 atau 8 ialah faktor bagi 20. Okey, 4 adalah faktor bagi 20. 8 tu bukan faktor bagi 20. Tapi disebabkan dia menggunakan perkataan atau, salah satu adalah pernyataan benar, jadi ayat ni akan menjadi pernyataan benar. Okey, pernyataan benar. Cikgu ringkaskan kat sini, pernyataan benar. Okey, macam yang A, soalan 1 ni pun, A itu pernyataan benar, B pernyataan palsu, PP, D itu pernyataan benar. Okey. Sama konsep juga soalan 2. Okey, B, semua nombor perdana mempunyai 2 faktor saja. Ya, ini pernyataan benar. 1 ialah faktor bagi semua integer. Pernyataan benar. Jadi jawapan dia D lah. Sebilangan poligon mempunyai hasil tambah sudut keluaran 360 darjah. Bukan sebilangan, semua. Okey, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut keluaran 360 darjah. Jadi ini adalah pernyataan palsu. Jadi jawapan dia D. Okey, soalan nombor 3. Jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kat sini kita gariskan dulu. Okey, jika 4 ialah nombor ganjil ni adalah P, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah Q. Jadi kita ingat komponen dia. Soalan dia tanya, tentukan kontrapositif. Okey, kontrapositif kita kena faham macam ni. Penafian Q, jika penafian Q, maka penafian P. Kena ingat macam tu ayat dia. Jika penafian Q, maka penafian P. Jadi kita kena ambil
Yang belakang dululah Q ni. Okay, Q dia kata 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kalau penafian Q, 4 boleh dibahagi dengan tepat dengan 2 lah. Okay. Maka penafian P. P ni P 4 ialah nombor ganjil. Jadi penafian P adalah 4 nombor bukan nombor ganjil. Maksudnya nombor genap lah. Jadi yang mana satu yang berkaitan dengan kontrapositif. Okay, A dah salah lah. Sebab dia sama, tidak boleh bagi tepat dengan 2, maka 4 dalam nombor ganjil. Salah lah. Jadi jawapan dia B lah, kontrapositif. Okay. C itu salah lah jika 4 nombor genap. Dia ambil P dulu. Jadi tidak menepati kontrapositif. Okey, jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 boleh dibahagi tepat. Itu salah. Okey, jadi kita kena faham kontrapositif itu macam mana dia punya bentuk ayat dia. Okey, jadi jawapan dia B. Okey, masuk kepada praktis sekarang SPM kata 2. Bahagian A nombor 1. Tentukan sama ada penyataan berikut benar atau palsu. 0.12 darab 10/3 ialah satu nombor dalam bentuk piawai. Jawapannya penyataan palsu. Sebab apa palsu? Bentuk piawai. Okey. Yang depan ni, yang depan. Okey. Yang ni dia 0.1. Okey, dia macam ni. Okey, katakan ni satu nombor darab dengan okey, bentuk piawai tu okey 10/3. Tak kisahlah 10 kuasa berapa pun. A ni, nilai A mestilah orang kata lebih daripada 0. Okey. Dan kurang daripada 10. Sekarang ni 0.12 kurang pada 0. Dia punya apa? 0 pula. Dia 1. Dia mesti kata lebih pada 0. Betul lah, lebih pada 0. Maksudnya dia 1 hingga 9 sahaja nilai A ni. Jadi kalau 0.12 salah lah. Okey. Jadi kita buat 1 lah. Dia 0 tak boleh. Dia 1. Okey. Macam ni. Dia 1 termasuk dengan 1 sehingga 9 saja. Jadi kalau 0.12 palsu lah. Okey, baik. B. Tuliskan songsangan bagi implikasi berikut. Jika X ialah gandaan 4, maka X boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, jadi songsangan kepada implikasi, kita tambah perkataan bukan ataupun tidak. Okey. Jadi yang depan ni, jika X ialah gandaan 4. Jadi kita gantikan dengan songsangan jika X bukan gandaan 4, okay, jika X bukan gandaan 4, maksudnya songsangan pada implikasi tadi, maka X boleh dibagi tepat dengan 4. Jadi kita tukar kepada songsangan, maka X tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Dibahagi. Okay.
C. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, premis 1, jika K tambah 5 sama dengan 7, maka K sama dengan 2. Premis 2, tempat kosong. Kesimpulan, K tambah 5 tidak sama dengan 7. Jadi, premis 2 tu apa? K tidak sama dengan 2. Okey. Selesai untuk soalan A, soalan B dengan soalan C. Untuk bahagian A, soalan 1. Okey, baik, kita terus kepada muka surat 46. Soalan nombor 2. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. A nisbah B sama dengan 5 nisbah 3 jika dan hanya jika 3A sama dengan 5B. Jadi kita nak tuliskan dua implikasi. Kita tulis implikasi 1, implikasi 2. Jadi kita tulis dulu implikasi 1. Kita ambil yang depan ni dulu lah. Okey, jika A nisbah B sama dengan 5 nisbah 3, maka kita gunakan perkataan jika, ambil yang komponen P depan ni, lepas tu maka komponen Q belakang. Maka 3A sama dengan 5B. Itu yang implikasi 1. Implikasi 2, kita gunakan perkataan jika dan maka juga. Jika kita ambil komponen Q dulu. Jika 3A sama dengan 5B, maka A nisbah B sama dengan 5 nisbah 3. Okey, selesai yang A. Okey, soalan B, bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat berdasarkan pola nombor berikut. Jadi kita tengok yang dia bagi ni. Okey, jadi kita buat hubungan dia, kesimpulan induktif yang kuat. Kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4. Itu dia punya N lah. Okey. Jadi dia akan jadi okey, dalam kurungan 1, 2, 3, 4 tu kita anggap sebagai N tambah 1. Okey, semua tambah 1, lepas tu kuasa 2. Okey. Tambah, okey, dekat sini kita tengok. Okey, kalau 1 yang belakang ni 1. Jadi 1 kuasa 2, betul? 2 kat sini 4. Jadi 2 kuasa 2 dapat 4. Yang ni 3 dengan 9. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 ni 16. 4 kuasa 2 dapat 16. Jadi yang belakang ni adalah N kuasa 2. Maksudnya N tambah 1 kuasa 2 tambah N kuasa 2. Koma. Okay. N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. Selesai untuk 2A dan 2B. Kita masuk kepada soalan 3. Bentuk satu penafian dan tentukan nilai kebenarannya berdasarkan pernyataan berikut. Semua gandaan 12 ialah gandaan 6. Jadi kita nak buat penafian, kita kena tambah perkataan bukan ataupun tidak lah, yang mana sesuai. Jadi untuk yang A tu, semua gandaan 12 ialah gandaan 6. Jadi kita tulis kat situ, penafian dia bukan semua. Gandaan 12 .
ialah gandaan 6. Okey, seterusnya B. Beri satu contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan berikut. Semua gandaan 4 ialah gandaan 12. Jadi untuk menyangkal dia bukan semua gandaan 4 tu ialah gandaan 8. Jadi contoh sebagai 4 2 8 4 3 12. 12 ialah bukan gandaan 8. Jadi kita tulis dia punya penyangkal dekat sini. 12 ialah gandaan 4. Tetapi bukan gandaan 8. Okey, selesai yang B. Okey, C. Tulis akas bagi pernyataan berikut. Jika P tolak Q lebih pada kosong, maka P lebih pada Q. Jadi akas ni dia terbalikkan kedudukan ayat tu. Depan pergi belakang, belakang pergi depan. Jadi kita tulis jika, kita ambil yang belakang dulu. P lebih besar daripada Q. Okay, maka P tolak Q lebih besar daripada kosong. Okay, selesai yang C. Jadi bahagian A selesai. Kita masuk kepada bahagian B. Okey, soalan A. Jika tambah bermaksud darab, tolak bermaksud tambah, darab bermaksud bahagi dan bahagi bermaksud tolak, maka X tambah X tolak 2 tambah X bahagi 8 sama dengan kosong mempunyai dua punca yang nyata. Berdasarkan implikasi di atas, tulis nilai-nilai X. Di kat sini dia kata tambah bermaksud darab. Jadi X darab dengan X. Lepas tu dia kata tolak bermaksud tambah. Okey, tambah 2. Lepas tu tambah X. Tambah tu bermaksud darab. Darab X. Okey. Bahagi 8. Bahagi bermaksud tolak. Tolak 8. Sama dengan kosong. X darab X jadi X kuasa 2. Tambah 2 darab X, 2X. Okey. Tolak 8. Sama dengan kosong. Jadi nak cari nilai X, kita kena faktorkan. Faktorkan persamaan ni kepada 2 kurungan. Okey. Tambah 4 tolak 2. Jadi automatik kat sini kita dapat. Okey, baik. X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi kita dapat nilai kat sini X sama dengan negatif 4. Satu lagi X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi nilai yang satu lagi X sama dengan 2. Okey, jadi 2 nilai lah kat situ.
Okey, X sama dengan -4, X sama dengan 2. Okey, selesai untuk soalan A. Okey, kita masuk kepada soalan B. Rajah di bawah menunjukkan 3 corak pertama daripada suatu jujukan corak. Okey, dia ada peta, ada bulatan lah. Ni yang pertama, ada 1, ada 3, ada 5 bulatan. Diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 14 cm. Okey, bentuk satu kesimpulan induktif bagi luas kawasan tidak berlorik dalam sebutan pi. Jadi, luas kawasan tidak berlorik, luas segi 4 tu, segi 4 tolak dengan bulatan. Okey, tengok kepada bilangan bulatan lah yang ada dalam tu. Okey. Jadi, mula-mula sekali kita tengok. Okey, untuk yang pertama tu, yang ada satu bulatan, kita buat macam ni. Okey. Diameter darab dengan diameter dia 14 maksudnya luas segi 4 itu 14 darab 14 cm. Okey, lepas tu tolak luas bulatan pi J kuasa 2 pi darab. Okey, sekarang ni kalau diameter 14, dia jari 7. Okey, kuasa 2. Okey. Darab dengan 1. Sebab apa darab 1? Ada 1 bulatan dan 1 petak saja. Okey. 1 petak tolak 1 bulatan. Okey. Yang kedua, maksudnya N1 ni N2. Okey. Baik. Luas petak sama juga, 14 darab 14 tolak pi darab J kuasa 2 ni sama. Yang bezanya adalah untuk yang N yang kedua ni, dia ada 3. 3 petak tolak 3 bulatan. Okey. N yang ketiga, sama juga, 14 darab 14 tolak pi darab J kuasa 2. Untuk yang ketiga ni dia ada 5 petak tolak 5 bulatan. Okey, jadi daripada sini tadi, maka kesimpulan induktif dia, okey, 14 kuasa 2 lah. Sebab kat sini kita tengok 14 darab 14 kan, 14 kuasa 2 tolak, kita ringkaskan, okey, 7 kuasa 2 tadi 49 pi. Sebab dia nak jawapan dalam bentuk pi. Okey, darab dengan, okey, yang ni dalam kurungan, 14 kuasa 2 tolak 49 pi dalam kurungan, darab, okey, sekarang ni kita tengok N1, ni 1, yang ni N2, ni N3. Jadi kita nak berkaitkan dia, okey, 2 darab N tolak 1. Kalau kita gantikan N tu 1, 2 darab 1, 2, 2 tolak 1, 1. Dapat 1 kat sini. Untuk N yang kedua, 2 darab 2, 4, 4 tolak 1, 3. Untuk yang ketiga, 2 darab 3, 6, 6 tolak 1, 5. Okey, macam tu. Kita tulis koma N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, selesai untuk B1. Okey, B2 seterusnya hitung luas kawasan tidak berlorik untuk corak yang ke-7. Okey, corak yang ke-7 guna pi sama dengan 22/7. Jadi sekarang ni maksudnya apa? Corak ke-7 nilai N tu adalah 7. Jadi kita gunakan yang ni. Okey, luas. Okey, kawasan tidak berlorik tu. Kita gunakan terus yang ni. 14 kuasa 2 tolak 49 darab dengan pi itu kita gunakan 22/7. Okey, tutup kurungan. Darab dengan dalam kurungan 2 darab dengan N tu 7 tolak dengan 1. Okey, jadi kita akan dapat
Okay, 14 kuasa 2 tolak 49 darab dengan 22/7 tadi tu. Okay, yang ni dapat 42 darab dengan 207, 14 tolak 1, 13. Okay, dapat 546 unit dia cm kuasa 2. Okay, selesai untuk soalan 4 ni. A 4A dengan B ni selesai. Okay, baik. Kita masuk kepada soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Okay, agak panjang, kita baca sikit. Sebuah bekal mengandungi beberapa biji guli merah, kuning dan biru. Nisbah bilangan guli merah kepada guli kuning kepada guli biru ialah 5 nisbah 4 nisbah 1. Jika 2 biji guli biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 10 biji guli merah dan 8 biji guli kuning perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Jika 3 guli biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 15 biji guli merah dan 12 biji guli kuning perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Okey, baik. 1. 5A1. Buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi jumlah bilangan guli merah dan guli kuning yang perlu dimasukkan apabila N biji guli biru dimasukkan ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama dengan keadaan N lebih daripada 0. Baik. Jadi kita tengok kat sini nisbah dia. Okey, nisbah guli merah, kuning, biru. Okey. Merah nisbah kuning nisbah biru. Okey, asalnya 5 nisbah 4 nisbah 1. Okey. Untuk ni kalau untuk biru ni 1. Maksudnya ni untuk N 1. Okey. Nisbah yang kedua dia akan jadi kalau biru ni 2. Okey, kita tengok kat sini situasi dia tadi. Okey, jika 2 biji guli biru tambahkan, maka 10 biji guli merah dan 8 biji guli kuning perlu ditambah. Jadi kat sini biru 2, kuning tu 8. Okey, merah tu akan jadi 10. Ini untuk N2. Okey, nisbah dia. Manakala nisbah ni merah guli merah guli kuning dengan guli biru, dia akan jadi okey, merah tu akan jadi 15, kuning akan jadi 12, biru 3. Maksudnya N dia sekarang bergantung kepada guli biru. Okey. Jadi kat sini kita tengok 5 kena darab dengan N. Maksudnya kalau 2, kalau 1 4 darab 1, 5 darab 1. Okey, kalau yang ni 2 ni, tengok yang merah, 5 kena darab dengan 2, 4 darab 2. Kalau yang N3, 5 darab 3, 15, 4 darab 3, 12. Okey. Jadi kesimpulan dia dekat sini, okey, merah dengan kuning tu yang perlu ditambah tu adalah 5N tambah 4N. Okey. Sama dengan 9N. Koma N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, menjawab kepada soalan A1 itulah. Okey, baik. Kita pergi kepada A2 ni. Seterusnya
hitung jumlah bilangan guli yang perlu dimasukkan jika 9 biji guli biru dimasukkan ke dalam bekas itu supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Jadi sekarang ni nilai N tu, nilai guli biru tu adalah 9. Jadi kita gunakan yang ni. Okey. Jadi jumlah bilangan guli. Okey, cikgu ringkaskan kat sini merah dan kuning. Yang tadilah 9N. Jadi N tu kita gantikan dengan 9. Jadi 9 darab 9, 81. Okey. Jadi sekarang ni dia tanya jumlah bilangan, hitung jumlah bilangan guli yang perlu dimasukkan. Yang dimasukkan semualah termasuk dengan guli biru. Jadi jumlah guli yang perlu ditambah. Okey, 81 kena tambah dengan 9 biji guli biru tadi. Jadi semua sekali akan jadi 90. Okey. Selesai untuk A2. Kita pergi kepada soalan B1. Tulis songsangan bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Jadi songsangan kepada ayat ni lah. Jika 5 ialah faktor bagi 8, maka 8 boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi kita nak buat songsangan. Songsangan kita tulis jika 5 bukan faktor bagi 8. Kita tambah perkataan bukan. Okay, jika 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tidak boleh dibagi tepat dengan 5. Jadi yang ni kita tambah perkataan tidak. Maka 8 tidak boleh. Jika 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tidak boleh dibahagi tepat. Dengan 5. Okey. Ni nilai kebenaran je bila kita tukar pada songsangan kita baca kan, jika 5 bukan faktor bagi 8. Okey, P tu benar, maka 8 tidak boleh bagi tepat dengan 5. Q pun benar. Jadi nilai kebenaran dia benar. Kita buat macam ni dalam kurungan nilai kebenaran benar. Okey, selesai B1. Soalan 2. Berdasarkan maklumat di bawah, buat satu kesimpulan deduktif bagi isi padu 3 buah sfera yang sama dengan jejari 7 cm. Jadi, cara kira isi padu dia, isi padu sfera. Sama dengan, okey, ada 3 buah sfera, jadi 3 darab. Okey, isi padu sfera yang ni 4/3
darab pi. Pi itu kita guna 22/7 lah. 43 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari dia bagi 7 cm. Okey, 7 cm kuasa 3. Okey, jadi kita kira dapatkan jawapan dia 3 darab 4/3 darab 22/7 darab 7 kuasa 3. Jadi kita akan dapat 4,312 cm kuasa 3. Okey, selesai. Dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah semua soalan praktis ke arah SPM ketah 1 dan ketah 2 untuk bab yang ketiga, penakulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada pelajar, dapat memberi panduan kepada para guru dan juga pada siapa yang menonton video ini. Mungkin apa yang dikongsikan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga kerjaya anda. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.